Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah pada kita dan dapat kita bersama dalam ruangan soal jawab pada pagi ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan kita dan merekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama berkenaan dengan bid'ah. Minta penjelasan dan pencerahan tentang bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyebut dalam sebuah hadis, man ahdatha fi amrina hadza fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, maka yang dia buat itu ditolak oleh agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Nabi sebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Para ulama telah meletakkan satu asas. Bid'ah bukan semuanya satu darjat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukum tak sama di antara satu dengan satu yang lain. Ada bid'ah yang jenis kufur. Hal inilah yang termasuk dalam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Jadi inilah yang termasuk dalam bid'ah yang dikategorikan sebagai kufur. Sebagai contoh, pahaman, ajaran yang menyimpang daripada Islam, i'tiqad yang bercanggah dengan agama, yang membawa kepada kesyirikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh,
Orang Islam tak boleh mengucapkan selamat kepada orang lain kalau melibatkan agama. Contoh, dalam agama Hindu dia ada ucapan selamat dia. Begitu juga dalam agama-agama apa pun. Di situ ada ulama yang menyebut hanya yang boleh kata Happy Christmas ataupun Vesak ke ataupun Taipusam ke, itu hanya boleh disebut oleh pemimpin saja. Orang lain tak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam tak boleh ucapkan selamat kepada agama lain kalau melibatkan agama. Berlain dengan Konghi Facai. Facai ini dia ialah ucapan yang tak berkait dengan agama. Cina ni dia agama apapun dia ada raya dia, raya Cina. Jadi orang Islam di sana masalah sana Muhammad Islam tidak meletakkan boleh untuk kita ucapkan selamat kepada agama lain. Jadi kalau kita ucap, jadi kita telah melakukan bid'ah yang boleh menjerumuskan kepada kekufuran. Sebab kaedahnya ar-ridha bil kufri kufrun wa ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Ridha dengan kufur hukumnya kufur, ridha dengan maksiat hukumnya maksiat. Kita tak boleh meridai terhadap kewujudan Allahumma salli ala sayyidina agama yang Allah redai, melainkan kita hanya meredakan Islam sebagai agama yang diperakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam membenarkan setiap agama bebas mengamalkan agama dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita tak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama kita. Sebab di sana sudah ada penjelasan daripada agama, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya kita mengajak, menyeru kepada Islam. Dia panggil dakwah. Dakwah bukan paksaan, dakwah ialah ajakan. Kalau anak masuk, silakan. Kalau hang tak mau pun terpulang pada kamu. Okey, jadi bid'ah ada yang kufur. Itulah yang dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada bid'ah kalau buat hanya maksiat saja. Dia tak menjurus kepada kekufuran. Dia tak sampai kepada peringkat kufur. Dan ada bid'ah yang jenis makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada bid'ah yang jenis kabair, dosa besar. Dalam mazhab ahli sunnah, orang yang buat dosa besar, dia tak dikategorikan dalam kategori kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada bid'ah kalau kita buat dia jenis saghair, dosa kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada dua pembahagian bid'ah secara umum. Yang pertama dia panggil bid'ah haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah ni iaitu yang tidak ada dalil sama sekali. Daripada Quran pun tak ada, daripada hadis pun tak ada, daripada ijma' ulama pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada istidlal daripada ahlul ilmi. Para ulama ni mereka diperuntukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengistidlalkan daripada
untuk mengistilalkan hukum daripada sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mereka ganti Rasulullah. Maksudnya daripada Al-Quran tak ada, daripada hadis pun tak ada, daripada ijma' pun tak ada. Jadi ijma' ni mana? Ulama'. Tak ada ulama' yang kata boleh. Sebab ulama' ni Nabi sebut la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ulama' umatku mereka tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Kalau ada kesepakatan ulama' yang meletakkan hukum itu ataupun amalan itu boleh dilakukan, maka dia tak termasuk dalam bid'ah haqiqiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam masalah lain, dalil pun tak ada. Dalil pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah bid'ah yang sebenarnya, yang termasuk man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa raddun. Siapa yang buat baru urusan agama ni, maka tu ditolak, tu dia panggil bid'ah haqiqiyah. Di sana ada bid'ah disebut dengan bid'ah idhafiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bid'ah idhafiyah ni dia ada dalil. Pada satu pihak dia ada dalil, tetapi segi praktikal itu bid'ah. Dalil ada, cuma segi buat itu bid'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bid'ah idhafiyah ni terbagi pada dua pula. Yang pertama, yang hampir dengan haqiqiyah. Yang kedua, hampir dengan sunnah. Yang pertama, hampir dengan haqiqiyah. Yang kedua, hampir dengan sunnah. Jadi kalau hampir dengan haqiqiyah, maka itulah yang ditolak oleh agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau hampir dengan sunnah, sebagai contoh, kalau di Mesir, contohnya masalah sayyidina Muhammad, selepas azan orang salawat. Di Yaman tak? Lepas azan orang salawat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segi praktikal Nabi tak buat, tapi selawat Nabi suruh. Nabi suruh, tu makna ada dalil. Contoh lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca suratul kahfi secara berjamaah malam Jumaat. Nabi suruh tak baca suratul kahfi? Suruh. Tapi berjamaah Nabi tak buat. Segi praktikal tu tak ada, tapi Nabi suruh baca suratul kahfi. Begitu juga hari ini banyak di masjid-masjid orang putus state buat 5 minit surah Tabarakalladzi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas pada semayang Isyak, sebelum daripada bangkit malam sunat, semua akan baca surah Tabarakalladzi. Nabi suruh tak baca suratul Mulk? Suruh. Berjamaah tu Nabi tak buat. Maknanya dalil ada, cuma praktikal itu bid'ah. Dia panggil bid'ah idhafiyah. Wirid lepas semayang secara berjamaah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman Rasulullah, para sahabat berzikir seorang sendiri-sendiri. Nabi kita SAW sendiri lepas sembahyang, Nabi bangkit duduk di tiang, Nabi pun berzikir, Nabi pun berwirid.
Pasal apa ulama mempraktikkan begitu? Sebab berdalilkan juga kepada hadis. Nabi kata al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Orang beriman itu kuat dengan kawannya. Kalau seorang-seorang tak buatlah, tak baca. Betul tak? Bila mana orang pakat buat, kita pun buat. Hak tak mau buat, tak apa bangkit. Hak nak buat, duduklah. Apa kesan kalau kita tak buat ramai-ramai? Kesannya nanti orang tak tahu langsung wirid depan mayang. Kalau kita buat ramai-ramai, amalan tu hidup. Orang yang tak duduk tak retilah. Tapi orang yang duduk, dia ingat, dia tahu nak baca apa. Itu sebab ulama letak buat. Sebab dia bentuk didikan. Contoh, pasal apa dibolehkan sembahyang sunat tasbih, contohnya berjamaah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayang sunat tasbih, sunat yang menjadi sunnah. Nabi suruh kalau boleh kita buat hari-hari. Tak boleh buat hari-hari, buat seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, buat setahun sekali. Tak boleh buat setahun sekali, buat seumur hidup sekali. Dan dibolehkan untuk sembahyang secara berjamaah. Pasal untuk mengajar. Untuk mengajar. Kalau habaq aja tak praktik, orang tak reti. Jadi habaq satu, yang kedua buat secara praktikal. Oh, macam tu cara buat. Begitu juga baca Yasin malam Jumaat. Yasin ni disunatkan baca setiap hari. Tapi kalau setiap hari pun tak dan, peruntukkanlah masa seminggu sekali. Daripada kita tak baca sama sekali, lebih baik daripada kita baca juga sekali. Betul kata ulama, ma la yudrakul kullu la yutrakul kullu. Benda hak tak boleh dapat semua, jangan tinggal semua. Ini semua ni ialah berdalilkan kepada ahlul ilmi, para ulama yang mengasaskan, dan mereka ada sebab berpadukan dalil-dalil yang mereka bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Melayu yang paling, surah yang paling dia hafal panjang lah, yang tak perlu tengok, sebut dengar orang mula di pangkai lah, dia boleh sambung surah Yasin. Betul tak? Kalau surah Yasin pun tak bagi orang Melayu baca, orang Melayu tak ada surah lah yang dia reti, yang dia boleh baca. Nah, jangan bida'ahkan semua. Ada sebab. Yasin ni dia qalbul Quran. Yasin ialah hati kepada Al-Quran. Bahkan Yasin Nabi sebut Yasin lima quri aslahu. Yasin mengikut apa yang kita niatkan. Itu ada hadis. Jadi kita memperuntukkan hanya pada malam Jumaat kita baca Yasin. Yang pertama sebabnya kita harap, Nabi sebut dalam hadisnya, mana-mana orang yang berdoa pada saat yang mustajab, doa Allah kabulkan. Sebab malam Jumaat ni sehingga terbenam matahari, ada di sana dia panggil sa'ah istijabah, waktu yang Tuhan mustajabkan doa. Berbetulan doa kita dengan waktu tu makbul. Jadi kita harap Allah kabulkan. Allah dalam kita duk baca Yasin selama ni tu, kita harap Allah bagilah dalam detik yang Allah istijabah tu berbetulan dengan kita baca Yasin, dengan tujuan yang kita harapkan. Bahkan di antara doa yang mustajab lepas kita baca Al-Quran. Jadi kita baca Yasin, kita baca Al-Quran. Yasin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya surah yang hebat. Sebab di hari esok, dalam syurga esok, orang dah tak baca Quran. Tapi dua surah yang masih orang baca dalam syurga, iaitu surah Yasin dan surah Taha. Surah ni sangat hebat. Maka sebab itu ulama kata, ulama tak baca Yasin malam Jumaat. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad. Malam Jumaat pula malam yang hebat, dipanggil Sayyidul Ayyam. Malam penghulu segala hari. Jadi bila mana malam tu malam penghulu segala hari, jadi kita buatlah malam tu ibadat banyak sikit. Kalau malam lain tak sempat nak baca Yasin, sibuk dengan dunia dan sebagainya, malam Jumaat baca Yasin, tambah ibadat sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Dan Yasin ni kalau boleh baca hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang baca Yasin hari-hari, urusan hidupnya mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi itu pembahagian bid'ah. Ingat, kalau esok orang tanya, kita berhenti nak jawab. Sebab kita jawab berpandukan kepada ahlul ilmi, iaitu berpandukan kepada jawapan para ahli ulama. Yang kedua, apa hukum Bismillahirrahmanirrahim mengucapkan sayyidina pada Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang bawa hadis, la tusayyiduni fi salah, jangan kata sayyid ke aku dalam selawat. Saya merujuk di sana ada satu ungkapan daripada Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Imam Sakhawi sebut hadis itu bukan hadis, la asla lahu. Orang tu kata Allahumma salli ala Muhammad, tak boleh kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu, kata sayyidina tak boleh. Sebab Nabi kata la tusayyiduni fi salah, kamu dengan duk baca sayyidina dalam selawat. Kata Imam Sakhawi, hadis itu bukan hadis, la asla lahu ala sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i ada satu kitab namanya Hasyiah Qalyubi wa Umairah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab itu ada catatan tak mudarat tambah sayyidina. Bahkan dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah sebut bal huwa afdalu, bahkan kata sayyidina tu ialah lebih afdal. Lianna fihi ma'a sulukil adabi imtithalul amri, kerana dalam mengucapkan sayyidina tu ialah merupakan akhlak yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita menjalankan adab yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal Nabi kita, takkan nak kata Muhammad saja. Pak Long kita tak apalah Muhammad saja, tu pun kita panggil Pak Long Mat. No? Tok Wan kita panggil Tok Wan Mat. Takkan nak panggil Muhammad. Hang itu siapa? Muhammad. Hampir sak kat Muhammad tu. Mana Muhammad? Tutup lampu. Hampir sak kat Muhammad tu. Muhammad mana? Tu hak buang uban tu. Loh, hang panggil Muhammad ya? Tok Wan hang tu. Faham tak? Tentulah tak ada adab. Faham? Hang nak siapa? Anak Hashim. Hashim mai dah ambil aku. Hashim mai dah ambil aku. Siapa dia tu? Ayah aku. Lah hang panggil Hashim ayah hang. Tentu tak ada adab. Betul tak? Ala Sayyidina Muhammad. Tok Guru. Tok Jelah. Bukit Lada. Hampirlah tengok, hampirlah ziarah Abdullah. Hampir ziarah dan lah mana ni? Itulah hak bergerak pondok Bukit Lada tu. Hang teruk sangat. Tu guru tu. Orang panggil Tok Guru Haji lah. Baru nama dia adab. Faham tak? Nabi lebih-lebih lagi. Kata Imam, kata kitab
qalbi wa umairah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata ulama, hadis la tusayyiduni fi salah fa batil. Hadis itu batil. Tak betul. Bittifaqil huffaz. Menurut ittifaq huffaz. Huffaz ni makna istilah kepada ulama-ulama hadis yang hafal 100,000 hadis. Hadis itu batal, bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berselawatlah pada Rasulullah dengan kata-kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kata-kata sallallahu ala sayyidina Muhammad tu asalnya sallallahu ala Muhammad. Tak apalah Jibril kata, siapa Jibril dengan Nabi kita? Faham tak? Kita ni Nabi kita, katalah sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi tentulah tu paling sesuai umat kepada Rasulullah. Bila kita sembahyang kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, hukum meninggalkan solat Jumaat. Solat Jumaat ni wajib pada orang lelaki-lelaki, sunat pada orang perempuan. Mana orang lelaki-lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib pergi sembahyang Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib kita pergi sembahyang Jumaat. Orang perempuan kalau pergi sembahyang Jumaat, dia tak perlu lagi sembahyang Zuhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma tempat kita orang perempuan tak pergi sebab masjid tak cukup. Kalau pergi orang perempuan juga, jadi macam sembahyang raya, kena sembahyang luar. Jadi masjid kita sudah ada peruntukan. Kalau orang lelaki pipi dah penuh dah. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang Jumaat ni, siapa-siapa tak pergi hukumnya fasik. 2 kali tak pergi hukumnya fasik, ditambah kefasikan. Tapi kali yang ketiga, munafik. Hanya orang munafik saja yang boleh tak pergi sembahyang Jumaat. Dalam satu hadis Nabi sebut, man taraka al-jum'ata thalatha mirarin min ghairi daruratin taba'a Allahu ala qalbih. Siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali, Allah akan memeterikan hati dia. 3 sembahyang Jumaat 3 kali, Allah peteri hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, bihaitsu khatama alaihi bihaitsu la yudrikul haqqa wa la yasma'uhu wa la yubsiruhu. Tuhan khatam, Tuhan peteri, Tuhan kunci hati, dengan makna dia tak tahu lagi mana kebenaran. Bahkan kebenaran pun tak mau dengar, kebenaran pun tak mau tengok. Ini kesan orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab itu oleh kerana besarnya kesannya pada masyarakat. Sebab orang ni bila mana dia tak nampak kebenaran itu benar, dia menentang kebenaran. Dia nak membunuh kebenaran pula. Mana kesan masyarakat tu berat, orang tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau macam tu, AJK masjid mesti ajak anak makmum, anak jemaah mai sembahyang Jumaat. Kalau tidak, kalau duduk biar, dia repotkan, merosakkan masyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada 2 pengumuman. Yang pertama, pada 3 bulan 2 ni, Darsa akan menganjurkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diskusi keluarga bahagia di Hotel Raya Tabung Haji tu, dekat airport tu. Jadi saya jemput kepada semua para muhibbin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mari kita mengaji sehari bab macam mana kita nak mencipta keluarga bahagia sallallahu alaihi wasallam Muhammad
yang membawa kita sampai ke syurga. Dia kena mengaji juga maudhu'-maudhu' macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Kita mengaji daripada pagi sampai petang. Memandukan kitab Keluarga Bahagia yang dicetak yang merupakan himpunan kuliah-kuliah yang pernah saya cakap maudhu' tu, dan dicetak oleh Galeri Ilmu. Soalan saya nak dijemput kepada semua para muhibbin pada hari itu untuk kita belajar macam mana kita nak melahirkan keluarga bahagia, isteri-isteri, anak-anak, dia orang-orang yang baik-baik, dia orang soleh-soleh. Amin. Jadi pada 3 bulan tu nanti insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh tengok dalam page akan masuk oleh admin itu pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini admin minta saya sebut berkenaan dengan buku catatan darsa 2023 soalan saya untuk faedah tuan mengaji, memiliki buku catatan. Buku tu harga RM35 soalan Sayyidina Muhammad, dan kalau tuan-tuan beli bersama-sama dengan produk-produk dasar yang lain, buku-buku ke, produk minuman ke, ataupun kitab-kitab pengajian ke, tuan-tuan akan dapat satu stiker. Stiker ni ialah stiker rotek kereta tu. Di situ ada doa naik kenderaan dan doa melihat kemalangan. Jadi bila tengok naik kereta, tengok kemalangan, tengok doa tu kita baca. Apa faedah dia? Allah tak bagi kemalangan tu berlaku kat kita. Hebat doa tu. Jadi Allah tak bagi kemalangan tu berlaku kat kita. Saya kalau naik kereta, tengok kereta kemik pun saya baca. Tengok kereta orang kemik saya baca. Jadi maknanya masalah Muhammad dengan berkat doa tu, insya-Allah Allah pelihara kita semua daripada musibah-musibah sepanjang perjalanan kita, sepanjang kita naik kenderaan, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Tajuk kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah huruf infak Masjid Darasah 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Masuk Ati sekeluarga, Rabi'atul sekeluarga, Rozita sekeluarga, Nazar sekeluarga, Suzi sekeluarga, Umi sekeluarga, Batrisha Darwishah, Shah Alam, Abdul Rahim Abdul Samad, Rozani Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, Demah Beringin, Nur Aqilah dan keluarga Sungai Buloh, Selangor. Mohon doa Allah melancarkan urusan untuk menjalankan umrah bersama keluarga. Amin, Allah kabul. Hindiah binti Iswandi, Selangor, dan Nur Amirah Muhammad Dali dan keluarga Kota Damansara. Allah kabul semua hajat mereka. Allah jauhkan daripada musibah-musibah dunia dan akhirat nanti. Allah dekatkan mereka dengan keridhaan dan syurganya. Allah angkat semua penyakit, Allah mudahkan urusan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma